Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Nurdini binti Jeffrey dan saya sekarang adalah seorang pelajar yang mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Baiklah, cukup untuk perkenalan. Mari kita kupas tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tingkah laku kanak-kanak yang hyperaktif. Apa yang kita faham tentang tingkah laku? Tingkah laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang. Selain itu, tingkah laku juga melibatkan semua tindakan seseorang yang boleh diperhati, dinilai atau diukur, atau sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Maka, setiap individu mempunyai tingkah laku, tetapi cara pembawaan setiap individu adalah berlainan, sama ada ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Oleh itu, zaman sekarang, ibu bapa amat mementingkan tingkah laku anak-anak mereka. Kebanyakan ibu bapa kini mula sedar akan kebolehan anak-anak dan adakah anak-anak mereka berbeza dengan kanak-kanak yang lain sebayanya. Ibu bapa akan cuba menyediakan keperluan yang terbaik buat anak-anak mereka. Sekiranya anak-anak mereka terlebih aktif, pastinya ibu bapa akan berasa risau. Selalunya, mereka menggunakan istilah aktif ini sebagai hyperaktif jika anak mereka berkelakuan sebegitu. Namun begitu, dari segi bahasa perubatan, ia dipanggil sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder ataupun sebagai singkatannya iaitu ADHD. Baiklah, apa itu ADHD? ADHD merupakan masalah perkembangan pada kanak-kanak. Ini berlaku apabila kanak-kanak yang dikenal pasti mempunyai masalah tumpuan dan bersifat amat aktif pada masa yang sama. ADHD berlaku di antara satu, iaitu sama ada kanak-kanak itu bersifat hyperaktif sahaja atau bermasalah tumpuan sahaja. Seterusnya, mengapa kanak-kanak tersebut mengalami ADHD? Adakah ibu bapa salah asuhan? Tuan-puan, jangan risau. Terdapat faktor yang menyebabkan kanak-kanak mengalami ADHD ini. Antaranya adalah faktor persekitaran. Kemungkinan yang disebabkan persekitaran adalah seperti kanak-kanak tersebut terdedah kepada asap rokok, alkohol atau terdedah kepada plumber. Seterusnya adalah faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang mewarisi penyakit ADHD ini kepada kanak-kanak. Mengikut kajian, 75% kanak-kanak yang mengalami ADHD adalah diwarisi. Okey, faktor pemakanan juga mempengaruhi, di mana pemakanan didapati bahawa pewarna makanan tiruan dan perasa makanan dapat menyebabkan hyperaktif kepada kanak-kanak. Dan seterusnya, faktor sosial. Faktor sosial dikaitkan dengan ketidakfungsian keluarga dan kurangnya pendidikan terhadap kanak-kanak boleh menyebabkan berlakunya hyperaktif. Selain itu, situasi anak angkat atau penderaan terhadap kanak-kanak juga boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut mengalami hyperaktif. Baiklah, oleh itu saya ada penyelesaiannya. Mari kita bincangkan bagaimana untuk ibu bapa menangani kanak-kanak yang mengalami ADHD ini. Yang pertama, ibu bapa hendaklah disiplinkan anak yang hyperaktif dari awal dan jangan terlalu mengikuti kecenderungan mereka supaya sikap hyperaktif mereka tersebut tidak terarah kepada perkara yang negatif. Yang kedua, dapatkan nasihat dan rawatan pakar sekiranya tahap hyperaktif anak kita membimbangkan. Yang ketiga, usaha berterusan mendidik anak hyperaktif hendaklah dilakukan tanpa jemu, walaupun ianya lebih sukar dan mencabar berbanding kanak-kanak yang normal. Jangan berputus asa walaupun terpaksa bercakap perkara yang sama kepada mereka supaya mereka faham. Yang keempat, sentiasa berwaspada dalam mengawasi anak-anak hyperaktif kerana ada kalanya tindakan mereka boleh membahayakan nyawa mereka atau nyawa orang lain. Segera menegur dan menasihati anak-anak hyperaktif
sekiranya apa yang mereka lakukan bakal mendatangkan akibat buruk. Yang kelima pula, meluangkan lebih banyak masa untuk berkomunikasi dengan mereka. Jangan sesekali menampakkan kebencian kita terhadap mereka, walaupun sikap dan tingkah laku tersebut akan membuatkan ibu bapa berasa malu atau mencetuskan perasaan marah. Okey, beralih kepada cara menangani yang keenam adalah kita sebagai ibu bapa hendaklah bersabar dan tidak bertindak memukul dan memalukan mereka sekiranya mereka melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang kita tetapkan. Sebaliknya, cubalah memberi nasihat secara rasional kepada kanak-kanak tersebut. Seterusnya, pelbagaikan aktiviti bagi mengelakkan kebosanan kepada mereka. Disebabkan mereka terlalu aktif, mereka perlukan aktiviti yang boleh menggembirakan mereka. Jadi, ibu bapa perlu bersifat kreatif untuk menyediakan aktiviti atau memberi tugas mudah bagi menyibukkan mereka di dalam aktiviti yang bermanfaat. Sebagai contoh, aktiviti dalam kekeluargaan, dalam menanam bunga atau bermain haiwan peliharaan bersama mereka, supaya mereka akan merasa gembira. Dan yang terakhir, tukar perkataan jangan kepada ayat yang lebih mendorong mereka untuk mengikut arahan. Contohnya, apabila mereka berlari di dalam rumah, biasanya ibu bapa akan menjerit, "Jangan lari." Tetapi, cubalah tukarkan perkataan tersebut kepada "Boleh tak berjalan?" Kalau lari, nanti jatuh. Supaya mereka faham dan mengikut arahan ibu bapa dengan baik. Oleh itu, setakat itu sahaja tentang ADHD yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan.